Yang kita akan tengok peluasan kuasa British ke negeri-negeri PSPN. So kita akan tengok kenapa British datang, dia buat apa di negeri-negeri PSPN. Okey, kenapa British nak datang ke negeri-negeri PSPN? Kenapa? Dia nak apa sebenarnya? So kalau kita tak tengok kat sini kan, British kan berada di Eropah. So Eropah ni pada masa tu dia ada macam perubahan. Maksudnya industri dia, bisnes dia semua maju. So dia kena produce, dia kena hasilkan bahan-bahan industri seperti elektrik. So bila dia nak buat bahan elektrik tu, apa dia nak? Dia nak bahan mentah. Tetapi dia orang tak ada bahan mentah. So sebab tu dia datang ke PSPN sebab semua negeri ni dia ada bahan mentah yang British hendak. So sebab tu British datang ke negeri-negeri PSPN. Tetapi bila British datang tu, dia bukan dengan secara baik. Dia ada strategi dia. Dia ada 3 strategi untuk mendapatkan bahan mentah di negeri-negeri PSPN, iaitu manipulasi. Manipulasi ni dia macam dia cakap baik tetapi ada udang di sebalik batu. Dia macam cakap baik-baik tapi kerja yang dia buat tu tak baik, macam tu. Okay, yang kedua adalah urgut dengan desakan. Tu macam dia paksa. Kalau pembesar-pembesar Melayu tak dengar, dia buat paksa. Dia paksa untuk dapatkan British. Yang ketiga adalah dia buat perjanjian. Itu yang 3 strategi. Okay. First kali kita fokus kepada manipulasi ni. Di Perak ada 2 kejadian yang kita kena ingat, iaitu Perang Larut dan perebutan takhta. So disebabkan tu Andrew Clark ni dia macam governor negeri-negeri Selat. Dia macam ketua negeri-negeri Selat. Dia ambil kesempatan, dia kan macam bila dia ada perang, dia ada perebutan, dia macam gaduh kan. So keadaan itu tak aman, tak penduduk tu tak gembira. So disebabkan tu Andrew Clark ni orang British tahu, dia datang, dia cakap dia nak selamatkan Perak pula, tetapi tidak. Dia ada muslihat dia sendiri, tapi alasan yang digunakan adalah dia nak selamatkan Perak. So dia manipulasikan pembesar Perak. Yang first yang kita akan tengok adalah Perang Larut. So apa tu Perang Larut? Kita kan dah belajar sebelum ni. Nga Ibrahim, iaitu pembesar Melayu ni, dia bawa pelumbung-pelumbung Cina ke Perak. Tetapi pelumbung-pelumbung Cina tu bila dia buat biji timah tu, dia gaduh. Dia ada gaduh 2 kumpulan, iaitu Gihin dengan Haisan. Disebabkan dia nak mempertahankan hak dia. So dia ada gaduh, 2 kumpulan ni gaduh. So disebabkan tu British datang masuk campur. So kalau adik-adik nak ingat kumpulan mana Gihin dengan Haisan, adik-adik boleh memorize GHHS ataupun gaduh henti senyap. GHHS, Gihin Haisan. Okey? Okey, yang kedua pula kita akan tengok perebutan takhta. Dia macam gaduh untuk dapatkan takhta sebagai dia nak jadi sultan. So semua pembesar Melayu ni gaduh. So di Perak kan dia ada macam sistem gilir. Kalau seorang tu nak jadi sultan, dia macam ada satu sistem gilir. So bakal raja tu perlu ada ni 3 jawatan. Dia perlu melalui 3 jawatan. So dia macam one by one lah, iaitu raja dihilir, bendahara dengan muda. Tapi kalau kita tengok di sini ada 3 orang yang gaduh, iaitu Sultan Ismail, Raja Yusof dengan Raja Abdullah. Selepas kemangkatan Sultan Ali, Sultan Ismail yang jadi sultan. Dia tu sebelum tu raja bendahara. Nga Ibrahim, iaitu pembesar menteri kat sana tu, dia sokong Sultan Ismail. Itu cerita Sultan Ismail. Kalau kita pergi ke cerita Raja Yusof pula, Raja Yusof tak suka Sultan Ismail jadi raja. Dia bantah, dia cakap
Sultan Ismail, no, tak boleh jadi. So, sebab dia raja di Hilir. Yang ketiga adalah Raja Abdullah. So, dia tu raja muda sebelum tu. So, dia cakap dia tak pergi ke upacara pemakaman Sultan Ali yang sultan sebelum ni. Dia tak pergi. So, lagi satu, dia ada masalah kewangan dengan dia macam dipaksa oleh pelabur Eropah dengan China untuk dapatkan jawatan sultan ini. Dan dia tu, Raja Abdullah tu disokong oleh Datuk Maharaja Lela. So, ini yang tiga orang yang kita kena tahu. Sultan Ismail adalah sultan, tapi Raja Yusof tak suka. Raja Abdullah pun tak suka sebab dia tak pergi. Lepas tu dia ada masalah yang kita kena ingat. Okey, disebabkan ada gaduh kan. Di sini Andrew Clark, Governor Negeri Selat tu, dia ambil kesempatan. Dia tolong Raja Abdullah. Andrew Clark tolong Raja Abdullah. Dia cakap dia boleh tolong Raja Abdullah ni jadi sultan. So, disebabkan tu dia boleh solve masalah dia. Kewangan, desakan dia kan ada masalah Raja Abdullah. So, Governor Andrew Clark tu dia cakap dia boleh tolong untuk dapatkan balik negeri Perak dan dia boleh bantu Raja Abdullah. So, macam itulah British masuk ke bab ini. Okey, sekarang kita akan tengok manipulasi di Selangor pula. Apa British buat di Selangor? So, Selangor tu kita kena ingat Perang Klang. So, Perang Klang ni antara Raja Abdullah dengan Raja Mahadi. So, kenapa dia orang gaduh? Kita tengok kat sini kan. Daerah Klang ni, untuk tadbir Klang tu, hak tu Raja Abdullah dia dapatkan izin daripada Sultan Abdul Samad. Lepas tu Klang dijadikan pusat pengeluaran biji timah pada masa itu. So, kumpulan Haisang sokong Raja Abdullah. Tapi kat sini Raja Mahadi tak suka disebabkan sebelum Raja Abdullah, ayahanda dia, Raja Mahadi, iaitu Raja Sulaiman yang tadbir Klang. Tetapi selepas tu dia tak bagi kepada anak. Dia terus bagi kepada Raja Abdullah pula. Sebab tu Raja Mahadi dia marah. So, untuk dia macam bantah lah. Dia tak suka, dia cakap tak boleh. Dia yang kena tadbir Klang sebab sebelum tu ayahanda dia kan yang tadbir. So, dia rasa itu giliran dia untuk nak pergi tadbir Klang. So, orang yang sokong Raja Mahadi adalah kumpulan Gihin yang kita belajar sebelum ini. Okey, sekarang kita dah tengok Perak dengan Selangor kan. Kita akan tengok di Negeri Sembilan pula. So, di Negeri Sembilan, kita kena ingat di mana? Di Sungai Ujong. So, kita kena ingat Sungai Ujong kat sini. Sungai Ujong tu, Sungai Linggi kat sana kan, dia macam adik-adik kena ingat Sungai Linggi tu dia tempat yang penting sangat. Dia macam laluan penting dia. So, siapa yang dapatkan Sungai Linggi tu, dia dapatkan kuasa tu, dia macam orang yang kuasa lah, berkuasa sangat. So, sebab tu kenapa dia macam tu? Sebab ramai pedagang yang lalu Sungai Linggi tau di Negeri Sembilan. So, bila dia lalu tu dia kena bayar cukai. So, untuk dapatkan kuasa untuk kutip cukai tu, kalau dia bayar cukai, kalau pedagang-pedagang tu bayar cukai, orang yang terima cukai tu dia jadi kaya kan sebab dia terima duit. So, sebab tu kuasa tu dia macam penting sangat. Sebab tu Sungai Linggi tu tempat yang paling penting di Negeri Sembilan. So, disebabkan oleh pembesar di sana tu dia nak kutip cukai, dia nak jadi kaya. So, disebabkan itu dia orang gaduh. So, 3 orang yang gaduh. 3 datuk yang gaduh di sini tu, Datuk Kelana, Datuk Syahbandar dengan Datuk Muda Linggi. So, adik-adik kena ingat KSM, Kelana, Syahbandar dengan Muda Linggi yang gaduh. So, Datuk Kelana dia memang nak kutip
cukai kan, dia nak jadi kaya kan. So dia buat apa? Dia tumpas Dato' Shah Bandar. Bagaimana dia tumpas, bagaimana dia kalahkan Dato' Shah Bandar tu? Dia pergi tanya tolong orang British. So pihak British apa dia buat? Dia bagi tentera kepada Dato' kerana nak kalahkan Dato' Shah Bandar. So bila British tolong Dato' kerana, British pula dapatkan kuasa untuk kutip cukai. So dengan cara ni British masuk kepada Negeri Sembilan. Okey. Kita dah tengok strategi British manipulasi. So kita dah tengok macam mana dia gunakan. Dia cakap dia nak selamatkan negeri kita. So dia cakap dia nak selamatkan negeri. Lepas tu dia masuk campur kepada pentadbiran negeri-negeri PSPN sebelum ni. So dia gunakan, first tu kita dah tengok manipulasi. Yang kedua adalah kita akan tengok desakan. Desakan tu dia macam dia paksa. Dia paksa pembesar Melayu, dia cakap, dia paksa, dia force, dia cakap dia nak masuk, dia nak memerintah negeri-negeri PSPN. So itu macam cara tak baik kan, tapi British gunakan cara paksaan. First kali kita akan tengok di Selangor. Selangor tu adik-adik kena ingat dua insiden yang berlaku di mana pihak British ni paksa Sultan untuk terima British di kalangan mereka. Yang first kali tu rompakan kapal dagang British di perairan Selangor. Lepas tu yang kedua adalah serangan rumah api di Tanjung Rakoda. So dua-dua insiden ni kan tak bagus. So British cakap British memang nak datang ke Selangor disebabkan oleh dua-dua insiden. Desakan di Pahang pula sekarang. Di Pahang kan sebelum ni kita belajar strategi manipulasi, tapi kalau kita tengok di Pahang tu manipulasi oleh British tu tak jadi. Sebab di Pahang tak ada gaduh, tak ada kekacauan apa-apa pun tak ada. Macam Pahang tu negeri macam aman lah. Lagi satu tu Sultan Hamad, iaitu Sultan Pahang. Dia berhati-hati runding dengan British. Apa-apa pun dia macam berhati-hati sangat. Dia was-was macam tu. Tetapi Sultan Abu Bakar iaitu Sultan Johor pujuk Sultan Ahmad untuk menerima seorang wakil daripada British. So Sultan Abu Bakar ni dia tolong pihak British untuk memujuk Sultan Ahmad iaitu Sultan Pahang. Okay, lepas tu ada satu insiden di mana British memang paksa Sultan Pahang pada masa tu, di mana pada tahun 1888 lelaki Cina nama dia Go Hui, dia mati di perkarangan istana di sana. So disebabkan tu British cakap Go Hui ni adalah seorang rakyat British. So dia kata Sultan Pahang ni memang kena bertanggungjawab atas kematian Go Hui sebab disebabkan dia tu rakyat British. So British dia tuduh Sultan yang dia tak mampu jaga keamanan. So disebabkan oleh insiden-insiden ni British dapat masuk ke negeri Pahang. Okey. Sekarang kita akan tengok perjanjian pula. Kita dah tengok strategi manipulasi dengan strategi desakan. So kita akan tengok perjanjian. Perjanjian yang first yang kita kena tahu ialah perjanjian Pangkor 1874. So ceritanya macam ni. Andrew Clark, dia kan ketua, dia kan Governor Negeri-Negeri Selat. Dia panggil ketua kumpulan Gihin dengan Haisan sebab dia orang kan gaduh. So dia panggil, dia selesaikan masalah. Lepas tu dia pun panggil pembesar Melayu yang gaduh sebelum ni. Yang datang adalah Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dengan Dato' Sagor. Sultan Ismail dan Raja Yusuf pula tak hadir. Okey. So syarat-syarat perjanjian Pangkor 1874 adalah Raja Abdullah merupakan Sultan Perak. Lepas tu Raja Ismail merupakan Sultan Muda. Yang ketiga adalah Sultan kena menerima satu residen British. So nasihat daripada residen British ni harus diterima oleh Sultan dalam semua perkara pentadbiran kecuali agama Islam dengan adat Melayu. Yang keempat adalah Ngah Ibrahim adalah dia kena menerima seorang residen, penduduk residen. Yang kelima adalah British mempunyai kuasa penuh ke atas kutipan
cukai. So ini yang kita kena tahu. Okey, selepas perjanjian Pangku, kita akan tengok tiga lagi perjanjian yang berlaku. Yang pertama sekali adalah British dengan Sungai Ujong 1874. So dia ada dua syarat, iaitu satu kerana menjadi pemerintah, yang kedua adalah British ada kuasa penuh untuk kutip cukai di Sungai Linggi. So dia ada dua syarat. Yang kedua adalah di Selangor. British dengan Selangor 1875. Dia ada dua syarat juga, iaitu British membantu Sultan untuk British akan membantu Sultan untuk perintah. Yang kedua adalah J.G. Davidson akan ditempatkan di Klang. Lepas tu Frank Swettenham ditempatkan di Langat. Yang ketiga adalah British dengan Pahang 1887. So di mana Pahang kena menerima seorang wakil British yang mempunyai kuasa pegawai konsul. Yang kedua adalah Pahang tidak dibenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa izin British. So tiga perjanjian ini ada dua syarat. So adik-adik kena ingat itu. Sistem residen. Okey, sistem residen itu kita kan dah tengok setiap negeri kena menerima residen melalui perjanjian yang dibuat dengan British. So apakah peranan residen? So peranan residen ni tanggungjawab dia senang saja. Dia kena menasihati raja-raja Melayu dalam semua hal kecuali Islam dengan adat Melayu. So semua nasihat yang dibagi oleh sistem residen ni harus diikuti oleh raja-raja dan sultan Melayu. Yang kat sini kita boleh tengok siapakah residen di negeri ini. PSPN tu Perak J.W.W. Birch, Selangor J.G. Davidson, Pahang J.P. Roger dengan Negeri Sembilan Martin Lister. Okey, sistem residen. So apakah ciri-ciri sistem residen? Kalau kita tengok kat sini ada 5 ciri. Yang pertama adalah kedudukan sultan dan pembesar dikekalkan. Tetapi pentadbiran dia kehilangan kuasa untuk mentadbir dan cukai. Kedudukan dia dikekalkan tetapi dia hilang kuasa. Lepas tu nasihat British harus diterima dan sultan tak boleh buat apa-apa undang-undang. Residen akan ambil alih semua pentadbiran dan pegawai British ni dia ganti pembesar. So dia kan dah ambil alih, so dia akan ganti. Dan oleh sebab dia dah ganti semua tu, dia punya sistem residen British punya. So jabatan dan sistem semua yang digunakan adalah sistem barat. So ini yang sistem, ciri-ciri sistem residen yang kita kena tahu. Semua ni dia macam British yang mempunyai kuasa, bukan pembesar Melayu ataupun sultan di Melayu. Now that you've reached the end of this video, we hope that it was in some ways helpful for you. If it was, don't forget to share it with your friends. And do forgive us if we lack in any ways. Lastly, don't forget to like, comment down below if you have any other video suggestions that you'd like to see, and subscribe. Thank you for watching, and we'll see you in the next video.